Assalamualaikum, hai, saya Syuk. Hai, saya Azmi. So, seperti biasa, Santai Chill akan membawakan anda pengalaman kisah Misteri. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba Dia pun pegang tangan orang kat belakang. kau tahu tak, aku nampak apa? Kau nak mati ke? Dia menari tu, dia terpanjang-panjang macam tu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tanqila. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Dan yakni ingatlah, Allah amatlah besar kekuatannya dan amatlah berat azab seksanya. Allah jualah penjaga yang sebaik-baiknya, dan dialah jua yang maha mengasihani dari siapa sahaja yang menaruh belas kasihan. Okey, Mi. Sebelum kita bawa cerita seram ni, aku nak menjawab lah orang kata soalan. Orang kata aku ngantuk, Mi. Adai. Oh, macam sebelum ni dalam premier. Dalam premier katanya mata aku nampak letih. Dia macam ni, Mi, kan? Siapa kalau follow dia dulu, mata aku memanglah macam ni. Ya, bukan mata penat tu. Dia mata banyak buat kerja. Mata banyak kerja. Lagi satu macam ni, aku ada rabun, Mi. Jadi bila kita tengok kamera macam ni kan, aku fokus cerita pula. Aku duduk pandang tenung kamera kan, ataupun kat belakang tu ada PC. Aku duduk kecilkan mata. Ya, kita berfikir. Bila kita berfikir ni, kita macam fokusnya tu orang kata ngantuk. Dia ngantuk kan. Dia orang kata spontaneous. Yes. Lagi satu, dia nak fokus cerita, kita akan automatik macam terkebil-kebil tu. Sebab kita tengah membayangi kan, takkan aku nak besarkan mata tu orang cerita gini tak? Betul. Okey, apa-apa pun terima kasih sebab lah orang kata ambil berat pasal aku kan. Betul, dia orang caring lah. Caring lah kan. Tapi mungkin lepas ni kau boleh caring pula dekat Apis, kat Azmi kan. Okey, Mi? Okey, kepada anda terima kasih kerana bersama dengan kami pada malam ini. Jangan lupa untuk tekan butang like, share dan juga subscribe yang dah subscribe. Thank you so much. Pada korang yang nak join kita punya Telegram, apa lagi, tekan link kita dah sediakan tu. Yang nak jadi family Santai Chill, bolehlah langgan dengan hanya RM5 sebulan. Okey, hari ni kita bersama caller dengan nama diberi Dilan. Nama unik, macam cerita Indonesia tu punya filem. Cerita pasal Dilan, aku teringat satu quote ni. Apa dia tu? Daripada filem Dilan tu sendiri. Kalau mencintaimu itu adalah satu kesalahan, ya udah, biar aku saja yang salah. Tapi kita tak tahu Dilan malam ni romantik atau tidak. Ya. Ataupun dia sekadar seram. Aku rasa Dilan malam ni seram. Kita persilakan. Ya, kita menjemput Dilan. Kita memperkenalkan. Assalamualaikum, Dilan. Waalaikumsalam. Boleh. Hai, saya Dilan. Umur 26. Area Selangor. Okey. Orang Selangor 26. Mesti banyak juga pengalaman ni. Dan sebelum tu, apa khabar Dilan? Saya Alhamdulillah. Malam ni, untuk cerita pertama, apa cerita yang Dilan nak sampaikan? Cerita yang saya yang pertama ni tentang keputusan untuk buka hijab. Yang tak sengaja untuk terbuka. Pengalaman pertama hijab terbuka Ya, betul. Okey. Jadi, tanpa melengahkan masa ni, kita nak dengarkan cerita pertama dari Dilan. Persilakan. Yes. Okay. Masa tu zaman budak-budak lagi, kecil lagi, dalam umur 9-10 tahun. Tahun tu pun tak ada zaman gadget lagi. So banyakkan bermain kat luar lah kan. Bermain kat luar. Dan pernah tak main senapang, ada senapang kayu, kat dia ada getah. Pernah. Kadang-kadang letak cherry tu kan. Ya, betul. Kiranya kita orang dah siap persiapan untuk untuk berperang lah. Kiranya berperang. Dan kita orang main ni dalam hutan. Kita orang main dalam hutan. Masa tu kita orang ada 6 orang. 3 baik, 3 jahat. 3 baik, 3 jahat. So first, sebelum kita orang nak sampai ke hutan tu, kita orang dah kena tempuh benda yang misteri. Dia misteri dia macam mana?
kita orang kena jalan merah tu, sampai sebelum nak sampai ke hutan tu, kita orang jumpa orang hutan tapi boleh terbang. Orang hutan tapi boleh terbang? Orang hutan tapi boleh terbang. Okey. Dia seolah-olah bersayap kat bawah bahagian bawah dia tu. So bila kita orang kejar, dia bertinggi ke atas apa kita nak ikat kat pokok pisang tau. Tapi pokok pisang tu tak patah. Oh, okey. Bayangkan orang hutan kan berat kan. Kalau dia kat pokok pisang pun mesti patah, betul tak? Nah, tapi ni dia tak patah. Kita orang cuba untuk kejar dia. Kejar punya kejar, dia hilang macam tu je. Dia hilang macam tu. So kita orang pun buat, tak tahulah masa tu zaman budak-budak, tak fikir hantu ke apa. Masa tu pun ingat main je. Tahu nak main je. So dah halang-halang kita orang kejar masuk dalam hutan tu, kita orang terus buat nak main perang tu. So masa tu 3 orang tu dah menyorok. So tinggal kami bertiga. Kira saya ni dengan 2 orang kawan ni orang baik ni, nak kena tangkap yang jahat ni. Masa kita orang nak tangkap jahat ni, tapi masa tu dah nak dekat maghrib lah, sebab kita orang dah terlebih masa untuk kejar benda tu. Jadi nak maghrib lah. So ada bunyi azan dan bunyi, tahu tak, kat masjid biasa, kat masjid kat surau lah. Kat surau ada bunyi tak gitu kan. Macam bunyi jalan kaki lah. Ya. Bunyi apa tu? Bunyi Beduk beduk. beduk. Bunyi beduk. Okey. Tak. Masjid nak maghrib ke nak azan lah kan. Faham. So kita orang pun nak balik lah. Sebelum nak balik tu, kita kena cari lagi 3 orang tu, tapi kita orang tak jumpa. So hari pun dah gelap, memang dah gelap. Kita orang pun tak bawa lampu suluh ke apa ke. Kita orang nak balik lah, nak keluar daripada hutan tu. Sebelum kita orang nak keluar daripada hutan tu, kita orang kena tempuh pokok buluh. So saya tak belakang sekali, yang dorang tu depan saya. Masa kita orang nak bertempuh ke pokok buluh tu, kita orang yang depan sekali dah stop lah. Dah stop. So kita orang berlanggar, faham? Langgar tu cakap kenapa dia suruh senyap. Dia tunjuk jari kat mula lah. Macam tu lah. Dia ni rasa heran lah kenapa dia suruh senyap kan. Lepas tu dia tunjuk kat atas. Bila kita orang tengok kat atas, rupanya ada langsir. Ada langsir. Masa tu semua tergamam. Tak tahulah langsir tu perasaan kita orang ataupun tidak. Kita orang cuba untuk keluar slow. Kita orang keluar daripada situ. Dia mula mengilai. Tak tahu dia mengilai untuk kita orang ke ataupun memang saja nak mengilai. Dia mengilai tu. Kita orang kelang kabut lah balik rumah masing-masing. Memang tak ingat member kat belakang lah. Hantar lah kat mana pun. Kita orang balik. Lepas tu, lepas dah balik tu, esoknya demam. Agak 3 bulan jugalah saya tak datang sekolah sebab demam panas. Berapa lama? 3 bulan. 3 bulan. Memang demam kena menggigil satu badan. Okey, 3 bulan. Tak masuk hospital? Cuma pergi hospital, dia masukkan air ni lah. Dia tak kurang air dalam badan. Itu je lah. So lepas 3 bulan dah baik tu, masa tu tak perasan lagi sejak terbuka lagi. Dah baik tu nak pergi sekolah lah. Masa dulu sekolah naik basikal. Dulu nak pergi sekolah naik basikal. So kena bangun pukul 6 pagi. Masih nak keluarkan basikal daripada belakang rumah tu, nak ke depan, jumpa satu entiti, iaitu gula-gula. Tapi dia tak melompat, dia berguling. Dia terbaring. Guling. Dia guling-guling lepas tu dia hilang. Okey.
Senyap tu boleh nampak macam-macam lah. Tu ni lah, tu lah. Cuma dia tak sentiasa nampak lah. Bila ada part-part dia boleh jumpa. Itu cerita pertama saya. Okey. Okey, yang pertama ni nampak langsung. Lepas tu bila dah sedar hijab terbuka, nampak gula-gula pula Gula-gula. Dia tak lompat. Dia gula-gula. Macam bola. Gula. Lepas tu dia hilang macam tu je Dia hilang macam tu je. Okey, yang masa nampak langsung tu kan, apa reaksi? Reaksi dia macam bila benda tu dah mengilai tu, adakah macam masing-masing terkejut yang macam nak standby nak lari, ataupun semua bisik, weh tu ada langsung. Macam mana? Sebelum dia mengilai tu, kita orang jalan slow, tak nak bagi dia sedar. Kita nak bagi dia sedar. Memang tahu tiba-tiba dia lompat depan kita orang, mau semua pingsan kat situ. Maksudnya bila kita orang dah, dia tak sedar lah dia tak sedar. Bila kita orang jauh sikit daripada dia tu, baru dia mengilai. Masa tu lah Mozart cabut lagi. Aduh, langsung ni Okey, cakap pasal nampak benda berguling ni, Pagi tadi masa aku nak pergi kerja, jam masa tu 6.20 pagi. Masa tu gelap lagi lah. Aku bawa kereta perlahan ni, aku rasa aku bawa dalam 60 macam tu, sebab pagi relax. Awal pula aku gerak kan. Masa aku pergi kerja tu, ini cerita betul, aku tengah bawa tu, tiba-tiba ada benda melintas depan aku. Masalahnya aku tak tahu dia benda apa, tapi yang aku pasti dia bukan baring, tapi dia macam duduk tau. Masalahnya dia jauh tak ada, tapi bila dah dekat dengan tempat tu, tiba-tiba benda tu ada depan aku. And kereta aku langgar benda tu, bunyi duk. Yes, patut kereta aku bercalak. Astaga, baru aku teringat lah. Ya. Aku terfikir tadi, mana datang calak kat kereta aku ni. Aku terlanggar benda tu. Kat bahagian bumper ke? Dekat aku punya depan kereta tu, sisi dia bukan bawah sangat, tapi dia atas sikit. Lepas tu aku tengoklah side mirror, tak ada apa-apa. Aku macam okay, aku pun dengan ilmu yang dia beri tak berhenti. Aku jalan sambil lah baca-baca sikit. Aku cakap apa benda siap tadi tu. So aku pun boleh dapat merasai lah pengalaman Dilan ni agak takut geng. Bila cari tak ada, dia hilang macam tu je. Okay Dilan, cerita pertama menarik. Boleh kita dengarkan cerita yang kedua? Cerita yang kedua pula masa kat asrama. Masa kat asrama tu memang nakal sangat. So masa tu Maghrib. Saya masa tu ada 3 orang juga. Saya, kawan saya bagi nama, bukan nama sebenar lah. Apek dengan Syadat, kawan saya ni. Okay. So orang ni memang jenis konteng, tak pergi surau. Tak pergi surau, tak pergi prep. Tak pergi surau, tak pergi prep. So daripada maghrib tu kita orang memang terus tak pergi prep dengan solat dengan solat isyak, jadi kita orang tak pergi. So kita nak jadikan cerita masa tak pergi solat maghrib tu, kita orang buat kerja lain. Dulu depan asrama kita orang tu ada tempat orang tempat cikgu kat belakang bilik KH lah. Cikgu ada buat reban ayam, reban burung puyuh, tanam pokok pisang apa semualah kan. So kita orang memang dah selalu buat kerja ni, tapi satu hari ni membuatkan kita orang tak akan buat dah. Kita orang pergi nak kira nak rembat burung puyuh tu. Kita orang pergilah kat belakang bilik KSU nak ambil burung puyuh tu. Rasa dah ambil dah burung puyuh tu. So nak bawa ke DM, nak suruh pakcik DM masakkan burung puyuh tu. So soroklah dalam baju. Menginap lah, macam betul-betul macam tak nak bagi orang nampak kita orang ni. Kita orang lah merangkak semua sampai ke DM.
tunjuk kat makcik DM. Tunjuk kat makcik DM, suruh masak, makcik DM marah kita orang balik. Ni rambut siapa ni? Ui. Kita orang pun tergamam. Apa ni? Rambut. Lepas tu masa tu pun tak fikir lah apa yang mungkin masa dalam gelap tu kita orang main raba-raba je, mengambil je, kita tak tahu ambil apa. Tapi saya rasa saya pegang tu memang haiwan lah, tak rasa pun rambut. Dalam baju pun ada macam letik-letik yang tu kan. Tu rasa macam haiwan lah. Tapi bila sampai ke DM tu, keluar tunjuk kat makcik, segumpal rambut. Burung puyuhnya tak ada. Panjang. Lepas tu ya? Burung puyuhnya tak ada lah Burung puyuh tak ada. Dia segumpal rambut. Segumpal rambut. Makcik DM tu cakap, ni rambut siapa ni? Rambut korang tak ada panjang-panjang macam ni. Rambut siapa korang ambil ni? Korang tak kat sini. So kita orang pun tak ada fikir benda lainnya, cuma cakap mungkin silap ambil kot. Dan kita orang buang dalam tu sampah. Dah halang-halang tak ada rezeki, tak apa lah kan. So kita orang nak potong prep tu, kita orang tak boleh lah nak pergi mana-mana kan. So kena naik dom lah kan. Naik dom tu, dom yang ke-10 tak ada orang. Memang tak ada orang, memang dikosongkan. So kita orang kena panjat daripada daripada belakang masuk ke tingkat 10 tu, baru kita orang boleh jalan kat koridor untuk pergi ke tingkat 3. Zon 10 tu kat tingkat 1. So kita orang kena panjat ke tingkat 1, keluar daripada zon 10 tu baru pergi zon kita orang. So panjat sampai ke zon 10 tu kita orang keluar tak rasa apa-apa lagi. Rasa apa sampailah kat dom. Kat dom diorang dah duduk kat masing-masing. Saya pun dah duduk kat masing-masing. Lepas tu mula-mula Apek datang kat saya. Dia cakap, ada awak lalu. Lepas tu saya fikir kak, ni asrama lelaki, mana ada awak di sini. Lepas tu saya tak pandang lagi. Lepas tu syadat dia cakap, betul lah kat belakang ada ada awak lalu. Fikir-fikirkan balik, koridor kat depan, kat belakang tu flat, kira tak ada apa-apa pun, tak ada kaki lima ke apa-apa. Macam mana ada orang boleh jalan kat belakang? So pandang belakang betul-betul ada perempuan, tak tahu macam mana dah lah kat tingkat 3. Macam mana dia boleh lalu kat belakang tu tanpa pakai apa-apa. Dia tak panjat dia lalu macam biasa je. Lalu gitu je. Terus berselubung, pengsan sampai esok. Tak pengsan tu di Apek tu. Lepas tu kita orang turun bawah, gegar pagar. Kena warden datang, warden marah kita orang. Lepas tu kita orang kena denda. Okey, kelakuan dia masa tu macam mana? Cuma dia satu dia bercahaya. Cahaya. Itu yang masing-masing boleh perasan. Wajah yang bercahaya ke? Seluruh badan dia bercahaya. Cuma wajah dia tu tak nampak lah sangat. Kira tak boleh nak ikat wajah dia macam mana. Dia masa tu yang perempuan tu dia tak bertudung tak bertudung lah. Kira rambut dia urai tak ikat. Semua dia apa macam ni, perempuan yang rambut tak ikat lah. Macam tu lah. Yang ni pun aku banyak tanda tanya. Macam mana. Aku sebenarnya membayangkan situasi tau. Macam mana situasi sebenar sebab dia ni tak ada ke macam main handphone ke kan? Jalan macam tu, jalan slow-slow saja ke? Ada tak benda macam mencurigakan ke dia memang macam orang biasa je? Dia jalan kira dia jalan tu kan, menghadap ke hadapan, jalan biasa je, menghadap depan macam nak menuju ke hadapan macam tu lah. Dia tak ada main phone ke apa. Ada bau apa-apa ke masa dia lalu tu? Tak ada. Tak ada. Masa tu tak ada bau apa pun. Tak ada syak apa pun, bau apa. Cuma terkejut macam mana orang boleh berjalan kat belakang kat tingkat 3. Itu je. Okey, agaknya dia nak berjalan ke mana tu Mi? Mencari ketenangan.
Rasanya sampai hujung jatuh. Ampun, aku tak faham lah kenapa berjalan kat sana. Carilah tempat elok sikit. Mungkin saja nak mengusik lah kan. Itulah padah ponteng prep, ponteng solat. Itulah orang kata ada akibatnya tu kan. Orang kata Allah nak tunjuk kejap Mungkin dengan cara macam tu dapat mengubah hati Dilan dengan kawan-kawannya lah. Lepas ni aku tak nak ada ponteng. Ada sebab lah Tak benda juga. jadi Tak juga. Ponteng lagi? Tak juga. Tapi dia buat lagi. Astaghfirullahalazim. Tak apa. Yang pendengar ni jadikan tauladan je lah kan. Supaya tak ponteng. Kalau nak ponteng juga lantak kau lah kalau jumpa yang pelik-pelik kan. Okey Dilan, kita nak dengarkan cerita yang ketiga pula. Okey, cerita yang ketiga baru terjadi bulan lepas. Fresh, masih fresh. Ni bulan lepas. Bulan lepas tu masa ni masa kat office ada kena kontrol satu projek ni. Projek ni tak buat lagi. So kita kena pergi kat site untuk buat kertas kerja. Untuk apa, kira kat sana macam mana apa semua. Saya ada 2 orang partner. Seorang lagi senior lah, kira senior. So senior ni memang awal-awal dia tolak tak tahulah kalau dia dah tahu ke apa ke, dia dah tolak awal. So tinggallah saya berdua untuk pergi ke site projek ni. Site projek ni di dalam hutan sebelah kampung orang Ato. Saya pergi ke site tu, masa tu dah lambat sebenarnya, nak dekat dengan maghrib. Pukul 4.30 macam tu baru gerak daripada office ke tempat projek tu. So sampai sana dalam pukul 6, pukul 7.30 gitu. So sampai di sana, kawan saya lagi seorang ni, partner saya ni seorang ni, dia dah tak tahulah dia nampak dia apa ke. So dia dah awal-awal dia kata, aku kena balik, aku tak boleh stay lah. Heran juga, kenapa dia tak boleh stay ni kan. Buat masa tu tak fikir lah. So benda ni kerja, so kena buat apa-apa pun kena buat kertas kerja, kena bentang kat meeting. Tak apalah, kau balik lah. Yang tahu dia ni bukan penakut, kawan saya ni bukan penakut, tapi dia nak minta balik tu, dia memang rasa takut. Muka dia berpeluh-peluh, dia takut sangat. So lepas kena balik mungkin ada masalah ke apa-apa kan, tak fikir. Terus dia balik, tak apalah. Saya tinggal seorang je lah kat situ. Masa tengah buat tengah prepare untuk buat unggun, kena buat khemah apa semua. Masa tu kat site tu memang tak jadi apa-apa lagi. Macam ada pokok, ada apa lagi. So kena buat kertas kerja. Memang tahu ada something yang kita tak boleh buat ke apa ke. Kena stay 1 hari kat situ. So saya buat khemah, saya buat unggun api. Lepas tu ada meja lah, bawa meja untuk saya buat kertas kerja. Kena buat paperwork. So masa dah buat semua tu tak ada apa-apa berlaku lagi. Bila dah tengah malam tu baru jadi. Dah jadi bila tengah-tengah buat kertas kerja ni, ada orang macam ada sesuatu dia macam manggil. Dia buat macam dia mana? Panggil? Ya. Dia buat bunyi ke apa? Dia buat bunyi. Dia macam Batuk macam kita dengan kawan kita kan, kita nak suruh kawan kita macam panggil macam tu kan. Dia macam tu lah. Itu kan. Dia lah. Okay. So pandang belakang, pandang kiri, kanan, depan, tak ada siapa pun. Buat tak tahu lagi. Buat sambung buat kerja dah balik. Tiba-tiba bunyi lagi. Masa tu jantung ni dah apa benda ni kita tak tahu ni. Dan masa tu dah tak fikir apa, kemas baring dalam khemah, bersimung dalam khemah. Dia tak henti kat situ juga, dia bunyi lagi. Dia buat tak tahu, cuba pejamkan mata tapi tak boleh nak tidur. Otak masih berfikir apa benda tu. Dan dia bunyi lagi sekali.
disebabkan kita tak buat tak tahu je kan. Mungkin dia marah kot, dia goyang kemah tu. Sampai runtuh kemah tu. Untuk Dia goyang kemah tu, runtuh. Mungkin disebabkan jantung dah duduk tu keluar. Bila keluar daripada kemah yang dah runtuh tu, keluar saja. Depan tu ada satu pokok besar. Besar dia mau 3 betul lelaki dewasa. Yang besar. Okay. So bila keluar kat situ, muncul gula-gula sedang mengintai. Dia penyengit, dia macam tu, dia mengintai. Dia tengok je kita. Bila dah depan mata dah nampak macam tu, tergamam. Masa tu dalam hati dengan diri rasa nak menangis ada, nak menjerit ada, macam-macam lah, semua nak keluar lah. So pusing je ke belakang, ingat dah selamat. Rupanya ada lagi satu budak kecil yang berbogel, cuma tak tahu dia perempuan atau lelaki. Kemaluan dia tu tak ada melambangkan Hindu. Dia tak ada bentuk lelaki ke perempuan ni. Okay. Dia tengah mencangkung main pasir. So dah depan belakang macam tu, apa lagi? Memang tinggalkan apa yang ada, tak ambil apa pun, lari sampai satu pondok. Tu dah duduk kat situ, dah mengang-mengang kat situ, baru dah datang. Kan saya cakap tadi sebelah kampung orang asli kan. Ada orang asli datang. Dan orang asli cakap, kat sini tak semestinya jaga adab saja, hati pun kena bersih. hati. Hati pun kena niat dengan bersih. Mungkin ada dalam hati memang tak cakap besar macam berkata luar macam tu lah. Mungkin dalam hati yang cakap tak apa, aku berani yang tu kan, dalam hati kan. Mungkin dia dapat kesan macam tu. Dan sampai pagi baru jumpa kawan tu dah datang balik nak buat kita kerja. Kat situ baru dia cakap, kau nampak ke? Saya pun cakap, ya malam tadi aku diganggu sampai kemah pun dia tu. Lepas tu dia cakap, sebelum kita sampai lagi kat situ, aku dah nampak ada satu perempuan yang cantik sangat, tapi tak berkaki. Tak berkaki? Sebab tu aku tak batik. Tak berkaki. Dia kira nampak kan, tak sampai ke bawah tak ada kaki. Sebab tu dia minta balik. So saya pun patah balik di tempat kemah saya tu balik. Saya tengok memang dah terabur dah, hampir semua terabur. Mungkin dia marah kot. Itu cerita ketiga saya. Sebelum tu Dilan, saya nak tanya sikit lah. Yang masa sebelum pacak kemah tu kan, keadaan dia masa tu macam mana? Berdekatan dalam berapa meter dengan perkampungan orang asli, dan pencahayaan dia macam mana? Gelap ke atau ada sumber cahaya lain? Tak ada sumber cahaya lain, memang gelap dalam hutan. Jarak dengan kampung orang asli tu dalam 200 meter macam tu. Dekat je ni. Dekat je. Tapi yang dia kata hati pun kena bersih, Aku rasa macam tak sure lah benda tu. Macam bagi aku okey je. Aku rasa memang dia nak bergurau je. Betul lah. Kan? Dia nak usik-usik lah tu. Orang baru datang tempat dia kan. Tapi yang tadi kawan tu kata nampak perempuan yang tak berkaki tu, maksudnya dua-dua kaki tak ada dan dia terapung lah Ya betul. Kenapa dia tak tegur je awal-awal, jom balik? Dia pun tergamam. Mungkin dia nak selamatkan diri dia sendiri. Tak patut lah. Itu lah. Aku fikir bagilah tahu member. Baliklah awal-awal kan. Kita buat hari lain ke? Ini dah kesian member kemah kena gegar lah. Tapi tak apa Mi, kalau tak ada kawan dia tu, kalau kawan dia bagi tahu, cerita tak sampai sini. Tapi kalau yang macam tadi kan, yang Dilan cakap bunyi dia macam betul kan? Yang tu memang tanda benda berbungkus tu. Dia bila dia buat macam tu, ini pengalaman aku ikut pencerita sebelum-sebelum ni lah. Aku rasa lebih daripada
part cerita memang dia cakap benda tu bunyinya macam tu dan sedang meninjau. Jadi aku tak boleh lah kalau dia main tinjau-tinjau macam ni. Aku tinjau balik nanti kan. Terkejut kan. Tapi pengalaman camping ni antara pengalaman yang aku sebenarnya aku suka camping tapi takut lah benda-benda macam ni kan. Jadi rasa awalnya nampak jadi keluar negeri sembilan. Rasanya kalau kau nak pergi camping kan kena bersiap betul-betul dululah kan. Kau kena tahu hati aku nak kuat. Okay. Alright. Jap, sebelum tu ni kau ada apa nak tanya lagi tak dengan cerita yang ketiga ni? Sekadar orang kata pengulangan balik lah. Bila kita ni menjejakkan kaki ke tempat yang baru, kita pasang niat kita dengan betul. Jangan orang kata fikir yang bukan-bukan. Lagi satu bila masuk kat tempat orang ni kan, ataupun yelah hutan kan, kita tahu tu tempat dia. Jadi sebelum begitu kita dah kena tahulah persiapan apa dari segi fizikal dan mental. Tu kan. Di samping mental nak buat assignment tu, ada benda lain yang kita kena fikirkan. Sebab di dunia ni bukan manusia saja penghuninya. Benar. Gitu. Okey, ada apa-apa kata-kata tak yang disampaikan kepada penonton Santai Chill Dilan? Okay, untuk penonton terus support Santai Chill. Terus support Santai Chill sebab dia banyak macam saya lah. Bagi saya, dia mengajar saya macam mana dapat pengalaman baru untuk benda yang kita tak tahu, kita tahu. Macam contoh dia macam tadi Cik Adi cakap, betul lah bunyi tu ada apa ni, gula-gula akan datang. Saya pun baru tahu. Satu tanda kan. So terus supportkan strategi. Okey, tapi aku nak claim lah awal-awal dia mungkin benda tu dia buat-buat tau Mi. Maksud aku macam ni, benda ni dia boleh menyerupai apa saja. Jadi mungkinlah dia buat benda tu sebab dia nak bagi tahu dia ni dah tahu kan. Kita kena jadi image macam ni time ni kan. Main nyorok benda tu. Dia boleh jadi dia benda lain juga, dia boleh menyerupai benda lain. So aku tak tahulah kalau dia ni memang spesifik satu jenis je. Tapi yang macam aku tahu benda ni kalau nak pesongkan manusia macam-macam 1001 cara dia ada. Betul. Kan. Apa pun terima kasih Dilan sebab sudi berkongsi dengan Santai Chill lah. Mungkin lepas ni kalau Dilan ada cerita lagi, janganlah orang kata tak sudi lagi untuk bercerita. Jangan muak lah dengan kami dan terus support Santai Chill. Dan pada korang juga, janganlah muak dengan Santai Chill dan kami cuba yang terbaik dari semasa ke semasa. Yes, InsyaAllah. Dan seperti peringatan bersama, yang baik kita ambil sebagai pedoman, yang buruk kita jadikan sepadan. Ambillah peringatan sebagai untuk renungan kita bersama. Apa-apa pun, terima kasih kerana menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk tekan butang like, share dan juga subscribe. Yang dah subscribe, thank you so much. Jumpa lagi pada episod akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye.